Kalau kita lihat daripada perspektif perawat-perawat bekam, hari ini kita melihat pengamal-pengamal bekam, mereka percaya bahawa kaedah bekam ini boleh menyembuhkan atau membantu merawat. Ada banyak jenis penyakit. Antaranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilham para malaikat mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan taqwa, cantikkan kami dengan afiah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, para pecinta ilmu, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pagi ini dan seterusnya dapat kita kembali bertatap muka di dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Hari ini majlis kita ataupun masjid kita akan dikunjungi tetamu istimewa daripada negara Brunei Darussalam, yang mana ianya adalah delegasi daripada rombongan timbalan Menteri Hal Ehwal Agama Brunei, iaitu Yang Mulia Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan. Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama mengangkat naib yang dipertua Majlis Agama Islam Brunei bersama dengan rombongan khusus daripada Badan Tanmiah Harta Majlis Agama Islam Brunei Darussalam. Kita ucap selamat datanglah kepada delegasi Brunei ini. Pagi ini kita akan kembali membahaskan kitab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunan Syibhil Mansiyah, satu kitab atau buku yang disusun oleh Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid, Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Dan buku Al-Wasiyah bi Ba'di Sunan Syibhil Mansiyah ini ditulis dah lama, tahun 2005. Tapi kebelakangan ini diangkat kembali, diterjemahkan ke banyak bahasa. Dan dalam bahasa kita diterjemahkan menjadi 100 sunnah Rasulullah SAW yang dilupakan. Dan buku ini bagi yang baru saja kenal buku ini ada 18 bab yang disusun mengikut sunnah dalam kategori yang berbeza-beza. Kita dah bermula daripada bab bersuci, junub, siwak, azan, solat sunat, tentang sunat-sunat musafir, solat Jumaat dan bagai-bagai. Dan kita sekarang berada pada bab yang ke-13, iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan perubatan, muka surat 202. Kita bincangkan subtopik yang kedua pada pertemuan lalu, iaitu berubat dengan madu, muka surat 206. Dan sudah pastilah banyak manfaat daripada madu yang telah kita bahaskan pada kesempatan minggu lalu. InsyaAllah pada minggu ini kita akan sambung lagi pelbagai sunnah yang berkaitan dengan perubatan.
iaitu muka surat 209, berubat dengan bekam. Kita bacakan keterangan tuan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma marartu lailata usri bi mala'i illa qalu, ya Muhammad, mur ummataka bil hijamati." Semasa aku berjalan di hadapan sekelompok malaikat pada malam ketika aku diisrakan, malaikat telah berkata, "Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam." Dalam redaksi ataupun lafaz daripada Ibnu Abbas, sama saja, "Ma marartu lailata usri bi mala'ila qalu, alaika bil hijamati ya Muhammad." Wahai Muhammad, hendaklah engkau berbekam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Anas, Tirmizi daripada Ibnu Abbas dan Ibn Mas'ud. Beberapa riwayat ini merupakan penguat kepada hadis tersebut sehingga darjatnya menjadi sahih lil ghairi. Perkara ini turut dijelaskan oleh pentahqiq kitab Zadul Ma'ad. Pentahqiq ni penganalisa, pengkritik, pengkomentar. Jadi bayangkanlah berbekam ini begitu hebat sekali ketika Isra wal Mi'raj. Itu antara yang dipesankan oleh malaikat pada Nabi kita. Dan saya percaya tuan-tuan tak pernah dengar pun kisah ini. Tiap-tiap tahun pergi ceramah Isra Mi'raj, cerita potong lidah, potong bibir, itulah pusing-pusing-pusing. Oh, ada cerita bekam. Ada cerita berbekam. Itu satu. Yang kedua, surat sebelah. Daripada Jabir bin Abdullah. Satu hari dia menjenguk Al-Muqanna' lalu berkata, "Aku tidak akan pulang sehingga kamu mahu berbekam. Kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fihi shifaa." Di dalam bekam terdapat kesembuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya yang ketiga daripada Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtahama wa a'tal hajjama ajrahu. Nabi SAW pernah berbekam dan memberi upah kepada orang yang membekamnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang keempat, daripada Anas, Rasulullah SAW pernah dibekam oleh Abu Taibah. Lalu baginda menyuruh Anas untuk memberinya 2 sok makanan. Setelah itu baginda berbincang-bincang dengan para majikannya sehingga mereka pun meringankan ansurannya. Lalu baginda bersabda, khairu ma tadawaitum bihil hijamatu. Sebaik-baik perubatan yang kamu lakukan adalah berbekam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat sekalian, salah satu daripada krisis besar yang dihadapi oleh semua kita sebagai manusia di seluruh dunia daripada dulu sampai sekarang sampai bila-bila adalah masalah penyakit. Penyakit ini kita boleh kategorikan kepada 2 kumpulan besar, iaitu penyakit mental dan juga penyakit fizikal. Penyakit fizikal ni pula boleh dibahagikan kepada 2 kumpulan besar, iaitu penyakit berjangkit atau dipanggil communicable disease dan penyakit bukan berjangkit, non-communicable disease. Penyakit tak berjangkit ni contoh penyakit jantung, tak berjangkit. Ada jantung 2-3 orang duduk sebelah tak berjangkit. Sakit buah pinggang tak berjangkit. Kencing manis lagi lah tak berjangkitnya. Penyakit jangkit ada. Hak kita pakai topeng siang malam dulu tu sebab ada berjangkit. Yang non-communicable ni dia lebih kepada lifestyle lah, cara hidup, makan roti canai berapa 3 keping sehari memanglah dia lifestyle. Dan manusia dikurniakan Allah Ta'ala akal fikiran, pemikiran otak yang bagus. Lalu mereka fikir pelbagai kaedah untuk nak menangani masalah penyakit ini. Umumnya kalau kita lihat di seluruh dunia, kaedah rawatan sakit ini ada beberapa. Pertamanya rawatan perubatan moden ataupun kita lebih kenal dengan cara konvensional, pergi hospital ambil ubat klinik. Ada juga rawatan yang dipanggil complementary. Ada juga rawatan yang dipanggil alternatif.
Ada juga rawatan dia panggil integratif. Integratif ni kaedah perubatan komplementari plus perubatan moden. Ada sekarang. Dan ada perubatan regeneratif, pembinaan semula sel dan sebagainya lagi. Tapi semua pengamal perubatan, dia mesti pegang kepada satu prinsip. Berdasarkan kepada satu kaedah, iaitu perubatan mesti berdasarkan kepada bukti. Ataupun dipanggil evidence-based medicine. Mesti ada bukti, EBM. Sebab itu, bekam ini dia duduk dalam regeneratif. Satu benda yang regenerate balik tisu, sel, organ, macam-macam lagi. Dan dia ada bukti berdasarkan dalil-dalil. Sebab itu dalam konteks hijamah, kita dalam bahasa Arab panggil hijamah. Orang Melayu panggil bekam. Kalau merujuk kepada kamus Dewan, bekam ni ada dua makna. Boleh gunakan dua keadaan. Pertama, bekam ini adalah perbuatan mengeluarkan darah yang tak molek dengan kita membedah sedikit dan kita sedut. Itu bekam. Tapi ada satu lagi penggunaan bekam adalah orang yang memendam atau menyembunyikan perasaan. Bekam juga. Tapi ini jarang diangkat kalimat ini dalam penulisan. Itu tidak ada. Orang mungkin tak faham. Si isteri berbekam apabila suaminya kahwin seorang lagi. Orang asal dia pergi bekam. Padahal dia memendam perasaan. Dia tak popular ayat ini. Boleh nak guna tapi orang gelak banyak. Dan secara umum berbekam ini ada dua jenis cara orang berbekam. Pertama, dry cupping. Satu lagi wet cupping. Orang putih panggil cupping, bekam ini. Cupping. Jadi dry cupping ini bekam kering. Wet cupping, bekam basah. Terdapat juga pengamal bekam yang membahagikan bekam ini, bekam basah khususnya, kepada dua. Satu, bekam basah tradisional. Satu lagi, bekam basah cara Nabi SAW. Ini dinamakan sebagai al-hijamah. Bekam kering, dia tidak melibatkan sebarang torehan. Dia tak ada cocok-cocok suntik, tak ada. Dia tidak mengeluarkan darah. Adapun bekam basah ini, dia akan menggunakan benda-benda tajam untuk nak membuat luka kecil pada kulit. Dan apabila sedutan dikenakan, maka darah akan keluar dan dia berkumpul di dalam cawan bekam itu. Sebab itu orang Arab, dia panggil hijamah. Hijamah ni perkataan al-hajmu. Hajmu ini, dari segi bahasa Arab, dia sama erti dengan al-massu. Al-hajmu, al-massu. Maknanya hisap ataupun sedut. Memang itu kerja bekam. Sebab bekam adalah proses untuk menghisap atau menyedut darah dari bahagian yang ditoreh. Kalau dia punya verb dia, kata kerjanya, hajama, yahjimu, yuhjam. Kalau kita guna ihtajama, itu maknanya minta dibekam. Kalau contohnya ihtajama minadam, maknanya kita minta dibekam untuk diambil darah kotor pada badan kita. Adapun perkataan hijamah yang biasa kita dengar adalah perbuatan orang yang membekam. Yang melakukan itu dia panggil hijamah. Adapun al-mihjam atau al-mihjamah, alat yang digunakan untuk sedut darah itu tadi. Ini bahasa Arab dia kaya. Kalau bahasa Melayu bekam-bekam sajalah. Tukang bekam pun panggil bekam, orang kena bekam, orang bekam pergi bekam, orang bekam belaka. Alat pun bekam. Dia tak ada penambahan suku kata apa semua. Arab, dia kaya bahasa dia. Dalam bahasa ini kita panggil cupping lah. Cup, cawan. Dan di dalam tradisi hijamah, ada 3 peringkat yang perlu dilakukan. Iaitu penyedutan kulit, toreh, sedut. Sedut darah. Dan ini yang biasa tuan-tuan puan-puan yang ada pengalaman. Kalau cara tradisional pula, dia lain. Dia toreh dulu baru sedut. Dia tidak pump dulu. Macam sekarang ni, masuk cup, kepuk, kembung saja belakang kita. Lepas tu kan barulah dia cabut cup tu kan, dia sekarang ni pakai pen je dah tak? Ketek. Hak jarum banyak tu, ketek.
keluarlah berbuih-buih apa semua. Dan dia akan berketul-ketul lah bila darah kena udara dia jadi beku. Kedai-kedai. Lepas tu dia pun sedut lagi. Keceh. Jadi itu yang cara al-hijamah. Kalau cara tradisional, dia akan toreh dulu baru disedut. Saya sendiri secara peribadi adalah tidak kata suka sangat berbekam, suka mencuba. Macam-macam cara bekam saya pernah cuba. Nasib baik belakang badan saya ni tak boleh tunjuk ke orang je. Kalau boleh tunjuk, tuan-tuan tengok macam hamba abdi belakang badan saya ni. Saya kena toreh dengan pisau banyak. Try belaka. Pisau ada, pedang je tak guna dengan kerih. Kalau ada saya try lah. Penuh parut pisau je belakang ni. Zaman tu orang tak pakai lagi keteh, tak ada lagi, pakai pisau. Bayang kena toreh hidup-hidup. Yalah, tapi kita nak mencuba tengok macam mana gaya. Dia ada banyak, kalau ikutkan hijamah ini, ada banyak jenis penyedut yang digunakan. Sebagai contoh, kalau dulu-dulu lah sebelum orang guna pakai sistem sedut moden ini, dulu pakai tanduk haiwan. Ada yang pakai buluh, ada yang pakai mangkuk ataupun pakai gelas, ada mangkuk potri, ada mangkuk besi macam-macam. Tapi dulu dia tak ada sedut, dia bakar, kemudian proses api, kita pun tak faham juga, orang tua-tua dulu, zup, keluar je bisa tu. Dia jadi reti, dia tak tahu dia buat macam mana. Ada sedut secara manual pun ada juga. Sedut sampai benda tu gelembung. Jadi sedutan dihasilkan apabila vacuum ataupun tekanan negatif diwujudkan di dalam mangkuk ataupun cup itu tadi. Sama ada secara sedutan manual, sedutan menggunakan pump, ataupun menggunakan api, ataupun juga menggunakan asap. Baik itu dulu kalau di kampung, kena bisul ni, bekam sendiri je. Ambil benda gelas, bubuh kertas, bakar. Tengah panas tu, puk, tekak kan. Entah jadi je zaman dulu lah sekarang. Cuak ke nak buat. Dulu. Jadi mangkuk bekam ini dia ada macam-macam saiz. Tengok tempat mana nak bekam. Tengok juga umur orang yang kita nak bekam. Dia tak semua cup tu sesuai. Tengok saiz badan pun sama juga. Ini kalau ada juga rawatan yang bekam kering. Bekam kering ni dalam bekam kering dia tidak ada darah yang keluar. Sebab tidak ada proses melukakan kulit. Dan pengamal-pengamal bekam percaya semasa sedutan dilakukan, darah dan benda-benda alih ni daripada badan kita akan ditarik ke kawasan kulit yang disedut dan dia akan jadi bengkak dan juga kemerahan. Lepas tu kalau puan-puan biasa buruk, ada juga jenis pakai cup tu, dia tidak bekam tapi dia gosok badan kita pakai cup. Bapaklah sakitnya tapi bergaris merah, angin saja dalam tu. Dulu orang tu pakai siling kan, siling keren. Angin merah kat tengkok ni biasa tu orang panggil berat bahu memikul. Memang berat betul merah semua ni kalau toreh dengan siling. Tapi ada sekarang ni tukang urut dia bawa juga cup tu, dia tekan kat belakang kita, kepak. Lepas tu dia tarik. Merah belakang. Tapi ringan lah selepas pada tu. Dia kaedah mengeluarkan darah ini, kalau dalam ilmu perubatan, dia panggil phlebotomy. Dan phlebotomy ini diterima di dalam perubatan moden. Sebab mengeluarkan darah berlebihan daripada dalam badan sudah diamalkan sekian lama. Dan berbekam ni satu saja daripada kaedahnya. Dan pakar-pakar perubatan juga yang sekarang moden pun menggunakan kaedah phlebotomy ini. Dia panggil kaedahnya bloodletting. Let go. Bloodletting. Dia membiarkan darah. Bloodletting ini kadang-kadang digunakan merujuk kepada apa juga kaedah mengeluarkan darah dari badan, sama ada menggunakan bekam, phlebotomy, lintah misalnya, itu semua kaedah-kaedah bloodletting. Dan saya percaya tuan-tuan di sini mungkin ada yang pernah terjebak
dengan satu kaedah alternatif dia panggil ozone therapy. Mungkin ada 2-3 orang sini yang ada duit lebih agama masa dulu, pergi buat ozone therapy. Ozone therapy ni kita pergi dekat mana-mana pusat MNO. Kuantan dulu ada satu, tapi tak sebut lah. Di mana tutup lah. KKM tidak benarkan lagi. Ya, sedut darah sini, dia ngalir ke pipe sini, berbuih-buih darah tu. Ganti pula darah lain. Jadi macam sirap darah kita. Merah lawa, tak tahu lah ya tidak. Tapi ramai orang pergi buat masa tu. Dia ada beberapa kaedah lah, sama ada EBOO. Extracorporeal Blood Oxygenation and Ozonation. Dia masukkan gas ozon ke dalam darah kita. Ini orang ada duit pergilah, orang tak mampu pergi bekam je lah zaman itu. Ada juga orang masukkan gas ozon itu ke dalam tempat buang air besar. Dia masukkan, dia panggil rectal ozone therapy. Ada orang buat masukkan gas ozon tu terus ke dalam otot, intramuscular ozone therapy. Dan macam-macam lagi. Jadi perbuatan mengeluarkan darah sebagai salah satu daripada cara perubatan yang dipanggil bloodletting ini bukan benda baru dan diterima dalam banyak disiplin perubatan. Dan ianya dianggap boleh merawat hampir semua jenis penyakit akibat daripada beberapa masalah-masalah tertentu. Dalam perubatan moden, bloodletting ini merujuk kepada phlebotomy. Itu memang wujud. Ada dua keadaan phlebotomy ini boleh digunakan untuk merawat. Pertama, apabila berlaku satu keadaan iaitu kelainan genetik yang menyebabkan gangguan metabolisme zat besi sehingga berlakunya pengumpulan di organ-organ badan. Istilah perubatan yang nak menyebut pun tak kerti juga lah. Hemokrokotosis, benda gitulah, bukan bidang kita. Ada satu lagi yang boleh dilakukan phlebotomy ni apabila berlaku porphyria cutanea tarda. Saya pun tak tahu apa benda. Doktor-doktor je lah yang tahu. Sebenarnya terdapat banyak teknik jenis-jenis bekam ini. Ada masa penggunaan alat bekam yang berbeza, saiz mangkuk je kena beza, cara sedutan itu dihasilkan. Ada juga sekarang orang yang campurkan dengan ubatan herba. Ada orang yang menggunakan kaedah-kaedah yang macam-macam. Yang moden-moden yang sekarang ni spa, bekam sekarang spa, jangan main-main. Bekam lah, bukan lagi ustaz-ustaz lagi dah, semua jururawat, moden sekali. Dan sebelum bekam tu ada pula infrared, tak infrarednya scan, macam-macam teknik lah. Tapi apa yang mustahak bagi kita orang Islam, berbekam ini adalah pengubatan yang dikenali oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan Nabi sendiri pernah berbekam dan Nabi sendiri memberi upah kepada orang yang buat bekam pada dia. Dasarkan hadis daripada Abu Hurairah, in kana fi syai'in mimma tadawawna bihi khairan fal hijamah. Sebaik-baik yang kamu lakukan untuk mengubat penyakit, antaranya adalah berbekam. Ini hadis riwayat Abu Daud. Kita tak kata seluruh, sebab ada juga penyakit tertentu yang tidak hanya boleh diselesaikan dengan berbekam. Banyak. Banyak penyakit yang kalau tuan-tuan kena bekam tak hilang. Sakit gigi, try lah bekam. Itulah rupa ngak-ngak gigi. Bukan kita menafikan dia, tidak. Berbekam tu tak bagus. Tetapi right man at the right job lah, gitu ya. Ataupun berdasarkan hadis Samurah, khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sebaik-baik pengubatan penyakit antaranya adalah melakukan bekam. Ini hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim. Begitu hebatnya kaedah berbekam ini sehingga diberikan wasiat oleh malaikat ketika Nabi Isra wal Mi'raj, dalam hadis yang kita bacakan di awal tadi, ma marartu lailata usriya bi mala'in minal malaikah. Mereka belum berpisah dengan Nabi, alaika ya Muhammad bil hijamah. Wahai Muhammad, berbekamlah kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan kalau kita rujuk di dalam hadis-hadis juga, ada disebutkan berapa hari bulan nak berbekam. Mana Nabi dia cakna tentang benda itu. Saya percaya tuan-tuan dan puan kadang-kadang dapat juga WhatsApp message daripada spa bekam lah. Oh,
Ayo berbekam. Ini adalah tarikh-tarikh yang sangat disukai oleh Rasulullah. Jadi ada juga orang yang agak skeptikal. Ya ke Mamat ni sekarang hadis palsu? Sekarang hadis do'if? Tidak. Hadis-hadis tentang tarikh berbekam itu memang wujud. Sebagai contoh kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastahibbul hijamah li 17 wa 19 wa 21. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah nyebut siapa nak berbekam, berbekamlah pada tarikh 17, 19, 21. Ini bulan Islam lah. Maka ia boleh menyembuhkan penyakit. Ini hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi. Ada juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Nabi pesan hari yang baik untuk kamu berbekam, hari ke-17, hari 19, hari yang ke-21 bulan Islam. Ini hadis dalam Sahih Sunan At-Tirmizi. Sama juga Nabi pernah sebut hari apa nak berbekam. Apa yang tak boleh, apa yang boleh. Hari yang paling baik untuk kamu bekam, kata Nabi. Ini berdasarkan report daripada Ibnu Abbas, adalah hari yang baik, ya. Hari Isnin, hari Selasa, hari Khamis. Maka hindarilah kamu berbekam hari Rabu, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ini hadis dalam Sahih Ibnu Majah. Rujuk jilid kedua, muka surat 261. Tepuk dahi pula dah geng-geng buat bekam. Sudahlah Ustaz. Guna gaya aku nak berniaga. Sewa nak bayar. Rabu, okeylah aku tutup nak pergi tengok MIB. Tak apalah dia kata. Jumaat, Sabtu, Ahad. Macam mana nak tutup Ustaz? Tuan-tuan, bekam ni bukannya wajib. Bukannya wajib. Alternatif. Nak buka-buka. Belum salah je. Ni antara contoh kita nak bawakan. Nabi dia tahu tentang bekam ini. Jadi kita sebagai orang Islam merasa megahlah. Ini sebahagian daripada cara perubatan yang dikenali. Namun kalau kita merujuk kepada sejarah, terapi hijamah ataupun bekam ini sudah dikenali sejak dulu lagi. Hatta sebelum daripada zaman Nabi SAW. Bahkan ribuan tahun sebelum Masehi. Dan dia menjadi satu terapi yang tertua di dalam sejarah. Dokumen sejarah terawal berkenaan berbekam ini dipercayai pada tahun 3,300 sebelum Masehi. Ataupun lebih daripada 5,000 tahun dulu di Makedonia. Itu rekodnya ada ditemui. Walaupun amalan bekam bermula semenjak tahun 3,000 sebelum Masehi, namun rekod terawal mengenai bekam dikatakan ditemui dalam salah satu daripada buku teks perubatan Mesir kuno yang dipanggil sebagai Elbers Papyrus, iaitu tahun 1,500 sebelum Masehi. Nah, ini saya akan terangkan nanti. Begitu hebatnya teknik bekam ni sehingga zaman Firaun pun luar biasa sekali. Dan ada juga dakwaan yang mengatakan bahawa terapi bekam ini dipercayai telah dilakukan oleh kaum Nabi Lut lagi sebelum daripada tahun 1,800 sebelum Masehi. Jadi adalah ini tulisan-tulisan yang orang buat kajian peringkat sarjana apa kita baca. Wah, zaman Nabi Lut pun sudah wujud benda ini. Kalau Mesir itu memang direkodkan secara rasmi. Bekam yang direkodkan secara official berlaku pada zaman Mesir kuno, yang mana orang Mesir ketika itu adalah bangsa yang berdagang. Jadi disebabkan mereka menjangkau ke pelbagai lokasi tempat negara pergi berniaga apa semua, menyebabkan keadaan badan mereka tu selalu sakit kerana berjalan, bongkor urat lah, demam urat dan macam-macam. Jadi untuk mengurangkan rasa sakit pada bahagian badan mereka, mereka beranggapan kalau dikeluarkan cairan-cairan darah yang mereka percayai boleh mempengaruhi keseimbangan dan metabolisme tubuh. Jadi mereka fikir kita keluarkan darah yang merimpak tak bagus. Itu teori asalnya. Jadi mereka pun buatlah kaedah mengeluarkan darahnya. Sebab itu orang Mesir kuno adalah tamadun yang pertama sekali menggunakan bekam secara sistematik. Iaitu bekam menggunakan metod medis kuno sejak daripada zaman Firaun lagi. Ada satu pengkaji di Timur Tengah, Abu Qarat, dia doktor. Dia
mengatakan bahawa zaman Firaun dulu dia bagikan bekam sama macam sistem sekarang. Bekam basah, mengeluarkan darah, dan juga bekam kering. Ada satu kitab Al-Mawsu'ah Al-Ilmiyah fil Hijamah, tulisan Jamal Muhammad Zaki. Dia telah menemui beberapa dapatan bukti amalan bekam sejak daripada zaman Mesir kuno. Pertama, bukti-bukti daripada tulisan-tulisan di makam ataupun di kubur Raja Tut Enoch Admon. Dia orang Firaun zaman dulu, dia punya kubur dia ada lukisan. Jadi banyak lukisan tu dia orang kaji, ada satu tu dipercayai adalah sedang melakukan bekam. Begitu juga lembaran-lembaran papyrus. Papyrus ni satu kertas, orang di Mesir terkenal lah kertas papyrus ini. Dia sejenis daun pokok, dia proses-proses jadi kertas, dia akan buat tulisan di atas kertas itu. Pertama mereka temui di dalam Ebers Papyrus yang ditulis kira-kira pada tahun 1550 sebelum Masihi di Mesir. Dia ada dah mengajar cara buat bekam. Begitu juga Papyrus Veterinary, ini sangat popular. Tahun 220 sebelum Masihi, dia siap tuliskan di mana titik-titik bekam. Gambar orang, mana poin-poin yang nak dibekam. Jadi para tabib kemudiannya menggunakan referensi ini dan dikembangkan hinggalah sampai ke Bulgaria, Rom dan tamadun-tamadun yang lain. Jadi begitu lama sekali. Bayangkan 1500 sebelum Masihi. Maknanya 1500 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Lama, memang lama dah. Perubatan ni perubatan tua. Sama juga bekam ditemui di tamadun orang China, orang Cina. Orang Cina juga kenal dengan bekam. Pengubatan dengan bekam di masyarakat Cina ni mereka menggunakan cangkir ataupun macam teko kecil atau macam kita panggil gelas. Dia nak ubatkan pesakit menggunakan kaedah yang sama macam bekam. Dan ditemui kaedah ini telah pun bermula sekitar 4,000 tahun yang lepas. Dan referensnya adalah mereka lihat di dalam dalam buku Bo Shu, sebuah kitab kuno yang ditulis pada sutra. Yang mana buku perubatan ini ditemui di kawasan makam dinasti Han tahun 1973. Dia buat ekskavasi, penggalian, jumpa banyak benda dalam kawasan kompleks makam itu. Dan salah satu yang mereka jumpa adalah Bo Shu, iaitu catatan perubatan 4,000 tahun dulu. Mereka tulis macam mana nak ngubat. Kalau ikut pengaruh kuno daripada kerajaan Taj di China, pengubatan bekam ketika itu ni dalam rekod yang mereka tulis. Bekam digunakan untuk merawat antaranya masalah penyakit TB. Ada tuberkulosis, tuberkulosis. Penyakit TB itu yang direkodkan. Dan sejarah juga telah mendokumentasikan mereka berjaya menangani kes masalah tuberkulosis ini dengan menggunakan bekam tahun 755 sebelum Masihi. Itu direkodkan. Sekitar 300 tahun kemudian, ada seorang doktor lain nama Susan Liang Fang. Dia sendiri menderita batuk kronik dan kemudiannya dia menggunakan terapi bekam dan dia berjaya mengurangkan sakit TB-nya itu. Itu ada dibuktikan. Selain itu ada juga disebutkan seni terapi ini dalam tulisan-tulisan tabib-tabib herbalis yang terkenal di China. Contohnya Ji Hong, hidup abad ke-4 sebelum Masihi. Dia menyebut terapi ini dengan namanya, dia panggil Jiaofa. Terapi method menggunakan tanduk. Sebab itu bekam dalam bahasa Cina dia panggil Jiaofa sebab menggunakan tanduk haiwan. Gosok-gosok, sedut, ada ruang, lepas tu sama ada kering ataupun basah lah. Jadi itu wujud di negara China, tamadun China. Sama juga dalam kajian pernah dibuat bahawa bekam juga digunakan oleh orang-orang di India misalnya. Praktik ni sama ada di India ataupun di China, sama saja. Mereka buat, dia potong hujung-hujung tanduk beberapa binatang, tanduk yang ada rongga, dan kemudian meletakkan sebahagian besar pada kulit,
Mereka akan sedut menggunakan mulut daripada satu ruang yang sempit sampailah udara dikosongkan ke dalam tanduk dan kemudian ditutup dengan ibu jari dengan tekanan yang kuat. Sama saja, kaedahnya hampir sama. Jadi prosedur ini banyak. Dan di India, raja-raja mereka pun terlibat. Sebab itu benda ni dapat kita lihat rekodnya secara rasmi. Dan raja-raja yang paling terkenal, yang paling tertarik dengan metod berbekam ini adalah Abdullah Qutbus Shah. Abdullah Qutbus Shah ini raja ketujuh kerajaan Golconda di selatan India masa zaman dinasti Qutbus Shahi tahun 1626 gitulah. Zaman dia begitu meluas sekali. Ada doktor yang terkenal pada zaman dia, Nizamuddin Ahmad Al-Jilani. Itu pun ada dia buatkan tulisan-tulisan tentang praktik berbekam di India. Ini yang dapat dilihat sampai sekarang. Orang di China ada, orang Mesir kuno ada, orang di India ada. Bahkan bekam di kalangan masyarakat Arab kuno sebelum datang Islam pun itu sudah pun wujud. Sebab itu orang-orang Arab ketika itu disebutkan bangsa Asyuriyun adalah bangsa Arab yang paling banyak menggunakan bekam. Dan ketika itu terapi bekam dia tidak hanya sebatas sebagai terapi saja, tapi dia juga sampai kepada satu peringkat kepercayaan. Kemudian bila datang Islam, Nabi perbetulkan balik, Nabi berikan peraturan-peraturan, apa batasan dia, syarat-syarat dia, hari apa yang boleh, hari apa yang tak boleh. Dan dia jadi proper lah sampai hari sekarang. Dan orang yang pertama yang menjelaskan tentang bekam daripada sudut Islam adalah penulisan daripada Dr. Abu Al-Faraj bin Muwaffaquddin bin Ishaq bin Al-Kuf bin Al-Karaki. Dia menulis satu buku Al-Umdah fil Jirahah yang merupakan salah satu masterpiece tulisan berkenaan dengan ilmu bekam. Begitu juga Dr. Andalusia, zaman Spanyol, Az-Zahrawi. Dia juga terkenal dalam penulisan berkaitan selutan darah dan ekspertisnya dalam penggunaan lintah. Itu orang Islam juga, doktor Islam. Begitu juga Ibn Sina. Dia telah mendeskripsikan bekam sebagai satu bentuk pengubatan untuk lebih daripada 30 penyakit. Dia senaraikan satu persatu dalam kitabnya bertajuk Al-Qanun. Sebagaimana karangan Bakshwa bin Jibril pun ada menulis tentang apa penyakit yang sesuai untuk bekam. Tidak semua ada senarai-senarainya. Begitu juga Ibn Sina pun tak terkecuali. Dia ada menulis tentang the do's and the don't lah tentang bekam ini. Sebagai contoh, ada disebutkan tentang jangan bekam bagi orang yang umur kurang pada 2 tahun misalnya. Jangan bekam untuk orang yang umur 60 tahun ke atas. Itu ada justifikasi yang diberikan oleh Ibn Sina. Baik tu, dulu Kementerian Kesihatan marah. Ada mak ayah, dia tak nak vaksin anak. Vaksin yang baru lahir tu kan, sebulan, 2 bulan, setahun. Dia tak nak. Dia kata ni semua Yahudi belaka. Habis abang buat macam mana? Saya hantar bekam lah. Ni tip Nabawi. Dia tak baca Ibn Sina. Ibn Sina tu tip Nabawi jugalah. Dia adalah memberi beberapa garis panduan. Umur berapa, ada dos kan, kita dah bincangkan tentang benda ini. Jadi setelah kemunculan Islam pada abad ke-6 Masihi, Islam datang. Dia bawa garis panduan yang macam-macam. Jadi Nabi telah memperkenalkan cara pengubatan ini, tapi dalam konteks yang lebih kita kenal sekarang. Berbeza dengan cara orang Arab sebelum Islam. Jadi bila Nabi bawa dakwah Islam, para sahabat sendiri dia khawatir bekam ini akan masuk sebagai cara perubatan yang diharamkan. Sebab nampak brutal kan? Toreh, keluar darah, bloodletting. Dia kata rasa habis dah bekam kita ni, nampak ganas sangat ni. Tetapi Nabi SAW tidak melarang. Bahkan Nabi buat pula bekam. Itu menambahkan lagi lah alternatif kita untuk membuat perubatan. Jadi muncullah ilmu tentang bagaimana nak buat perubatan Islam ini. Sehingga muncullah suatu disiplin dipanggil sebagai Tibbun Nabawi. Jadi ini yang kita sedang belajar. Bahkan ada kajian pernah dibuat.
pada masa Nabi, alat bekam yang digunakan itu tidak lagi tanduk haiwan. Tapi Nabi ubah menggunakan cawan. Dan ada riwayat menyebut Nabi menggunakan kaca. Ada kaca. Mungkin bagi setengah tuan-tuan akan kata, ya tidak ustaz pakai kaca. Mana ada kaca zaman Nabi? Betul kena mengaji. Betul kena mengaji. Kaca ni benda lama dah orang buat. Kaca ni telah digunakan ataupun dicipta oleh manusia sekitar 3,000 tahun sebelum Masihi. Iaitu tepatnya masa zaman Gangsa. Bahkan di Mesir, manik kaca itu dicipta 2,500 tahun sebelum Masihi. Jadi kaca dah wujud. Kaca dah wujud. Jadi Nabi memang menggunakan kaca untuk menyedut tu tadi. Kalau kita lihat daripada perspektif perawat-perawat bekam, hari ini kita melihat pengamal-pengamal bekam, mereka percaya bahawa kaedah bekam ini boleh menyembuhkan atau membantu merawat. Ada banyak jenis penyakit. Antaranya adalah darah tinggi. Yang kedua skiatika. Skiatika ni sakit belakang peha. Ini warga Mas lah selalu kena ya. Sakit belakang peha sebab ada tekanan pada saraf skaitik. Orang kampung sebut bisa kaki. Tak tahu ngapa kaki aku ni bisa sokmo. Itu dipanggil skiatik. Ataupun sakit belakang. Jenis duduk tak senonoh, bongkok pada mula sampai habis, sakitlah belakang. Ataupun orang migrain. Ataupun masalah sakit puan. Sebagai contoh masalah kesuburan, sakit lutut, rheumatoid arthritis, sakit penyakit hati. Ataupun penyakit limpa, orang berat kepala, orang asma, orang susah bernafas, orang yang kena angin ahmar, orang yang kena penyakit kayap, orang hak jantungnya deguban tak stabil, debor sokmo, orang buasir, orang psoriasis, orang eczema, hatta jerawat pun sekarang ni dikatakan boleh dihilangkan dengan berbekam. Ada bekam muka. Dia buat kat pipi. Besar jadi pipi. Lepas tu dia buka. Habis macam mana dia pergi kerja muka dia. Tak apalah buat Sabtu Ahad. Dan lah 2 hari tu kecut lah benda itu. Ada macam-macam. Macam-macam sekarang. Malahan ada perawat yang mengatakan bahawa jenis penyakit yang dirawat ataupun dipulihkan oleh bekam ini sehingga mencecah sampai 70 jenis penyakit. Ada sampai 70 jenis. Yang ini kita nak berikan pendapat dan nasihat. Bekam ni sunnah. Maknanya benda Nabi buat, Nabi buktikanlah dalam sunnah memang banyak. Tapi jangan sampai overclaim. Overclaim maknanya sehingga kita merendahkan cara perubatan lain. Jangan. Orang yang tu dia dah berubat cara ni, kita kata sudahlah pakai ni, ni Nabi. Nabi punya cara, minggu lepas kita belajar madu. Madu pun cara juga. Ni akan datang esok, belajar kurma pula. Artinya ada banyak. Dia bukan, ente mesti buat ni. Tak. Jangan overclaim. Apabila kita overclaim, dia akan menyebabkan orang mencemuh esok. Tengoklah ni ustaz-ustaz, dia nak berniaga bekam, bagi hadis tahun benda tak sedap. Padahal benda tu betul. Disebabkan kita overclaim. Benda ni tidak wajib. Sebab itu tajuk bekam ini dia masuk dalam sunnah. Sunnah ni benda bukan satu kewajipan. Dia bukan benda sunat. Benda bukan satu kewajipan. Artinya pilihan untuk mendapat kelebihan ataupun fadilat. Boleh cara lain. Madu pun ada. Habbatus sauda ada misalnya. Bekam salah satu. Yang kata, tak payahlah hak lain. Ini saja boleh menyembuhkan 777 penyakit. Jangan begitu. Itu overclaim. Pernah dibuat perbincangan, adakah berbekam ini selamat untuk digunakan? Umumnya, bekam ini adalah kaedah yang selamat. Dengan syarat dilakukan dengan bersih.
Sebab faktor higien sangat mustahak. Kerana kita jarum, ada penggunaan jarum. Dan kita pun tahu zaman sekarang ni masalah jangkitan melalui jarum ni banyak. HIV AIDS misalnya memang jangkitan perkongsian barang dan sebagainya. Jadi orang yang mengamal tu mesti higien. Dan kita boleh katakan sekarang memang higien. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan puan-puan pergi buat bekam di spa-spa ataupun di pusat rawatan ustaz-ustaz sekalipun, baguslah ada pakai glove apa semua ya. Kemudian dia punya alat pun dia cuci, sterilize kan. Hatta pakai pisau pun pisau baru. Jadi bagus mereka dah ambil perhatian kepada isu ni. Sebab faktor kebersihan tak ada kompromi. Kemudian ada melibatkan darah. Darah ni pula bukan boleh main buang-buang lantong sampah begitu saja. Ada benda-benda yang kita tak nampak, benda-benda gaib yang payah kita nak bercerita. Jadi ada cara urusannya. Begitu juga pengamal bekam tu kena orang yang bertauliah lah. Supaya tidak menimbulkan mudarat kepada diri kita. Sakit kat lain, tebuk kat lain. Dah jadi masalah pula dah. Sebab itu laporan daripada hasil kajian bekam menunjukkan bahawa kebanyakan kesan sampingan daripada bekam ini begitu minimum sekali. Dan dia hanya bersifat setempat saja. Contoh yang pernah sampai report adalah masalah pembentukan darah beku. Sikit sajalah. Ataupun sakit pada bahagian bekam itu. Ataupun kesan daripada lebam. Itu memanglah benda cocok kan. Cocok tu memang sakit tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pakai pisau lagilah bapak sakit. Mandi bos sabun rasa nak menjerit rasanya. Sekarang ni dah halus sangat jarumnya. Sebab itu kajian daripada pakar-pakar perubatan, insiden ataupun kesan sampingan daripada masalah bekam ini dalam lingkungan 10% saja. Dan biasanya proses pemulihannya dalam masa 2 hingga 5 hari sajalah. Luka-luka tu sikit saja. Paling lama pun 5 hari. Kalau peralatan itu tidak bersih, pengamal bekam biasanya dia akan lakukan prosedur secara aseptik. Maknanya dia akan bersihkan dan sebagainya lagi. Jadi kalau orang tanya bekam selamat tak untuk digunakan, tak ada masalah. Ada orang yang agak takut. Dia kata, kalau keluar darah kan banyak itu pusing mata dah. Orang puan setiap bulan tak ada hair pun, tak ada pensan pun dia, insya-Allah tak ada masalah. InsyaAllah kan macam overclaim sangat kan. InsyaAllah tak ada masalah. Kecuali perawat itu tidak berpengalaman. Contoh, bekam kepala. Tuan-tuan janganlah tebing main bekam kepala. Kan salah cocok otak terus jadi bodoh. Keluar nama tak ingat. Kena cari orang pandai. Mana nak letak cup itu. Oh, kita badan tahan lagi. Kepala. Oh, kena orang yang pandai. Kalau budak yang buat tu letak cup tu melorot, kita pun susah hati kan ni reti ke tak? Kuk geruk jatuh. Sudah. Kuk kan ni reti ke tak sebenarnya? Saya baru 2 hari kerja. Tak payah. Kau buat badan sudah. Biarlah dah pandai buat kepala. Buat kepala sensitif. Takut salah. Terus tak boleh bawa kereta balik. Pusing mata benda semua. Itu sajalah. Kena cari yang pandai. Jangan cari budak-budak yang baru-baru belajar ini. Ada satu case report jangkitan HIV daripada bekam. Daripada banyak penulisan ilmiah yang kita baca, ada satu laporan kes yang berkaitan dengan kes jangkitan HIV terhadap individu yang menjalani rawatan bekam. Dan itu pun dalam kes tadi itu, umur dia 39 tahun, selepas dia buat rawatan bekam sebanyak 6 kali daripada seorang pengamal perubatan bekam. Dan kajian itu dibentangkan dalam 16 European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases di Perancis. Maknanya terror lah, satu kes saja daripada sebanyak. Saya melihat benda ni dia ada faktor berkat, barakah. Barakah ni benda beyond pemikiran lah. Sebab kita bukanlah tak percaya ke ubat, tak. Tapi kita anggap nak buat ni kerana ngambil berkat je. Sunnah Nabi, dia beritahu ada hari tertentu buat.
tarikh tertentu buat, kita pun buat. Tawakal, ikut sunnah Nabi. Jadi kita buat. Cuma kalau tuan-tuan lepas nikah nak pergi bekam, carilah orang lelaki buat. Ini orang mek-mek buat. Tak berapa sunnah lah begitu. Mana sunnahnya? Ya Pak Haji, pusing ya Pak Haji. Allah tak sedap betul. Kita guling-guling depan orang tak syok. Jadi carilah perawat lelaki. Walaupun dia mutahajibah, pakai tudung labuh, pakai apron apa semua. Kalau boleh cari orang lelaki lah. Benda tu sunnah kan. Macam puan-puan pun samalah. Lagi bekam tanya hari ni, perawat ni ataupun pengamal ni, budak lelaki perempuan. Hari ni perempuan semua cuti kok, tinggal budak lelaki je. Tak apalah, saya tunggu perempuan ada. Sama je kita orang semua profesional, tak ada perasaan. Ni bukan masalah profesional, tak ada perasaan. Nak sunnah. Ni pandangan saya saja, kan marah pula orang buat bekal. Awak ni nyusah ke orang betul Ustaz. Nak berniaga tak lepas begini. Dah tak ada. Ni kita cerita nak bagi benda tu nampak comel ikut sunnah Nabi SAW. Cumanya ada beberapa penulisan yang saya pernah baca. Sebagai contoh, satu tulisan yang dibuat oleh Chun ZJ et al. Lah. Dia ada kawan-kawan, para penyelidik buat kajian burn induced by cupping therapy in the burn center in Northeast China. Dia buat kajian di China. Tapi sebab ni jurnal ilmiah satu dunia kita pakai. Sebab dia buat kajian klinikal. Dia mengatakan bahawa ada kesan sampingan daripada berbekam itu. Ada. Sebagai contoh, akan berlaku kekurangan darah. Iron deficiency anemia. Ataupun masalah kulit menggelembung yang berdarah. Ataupun masalah keloid. Keloid ini parut. Saya penuh parut di belakang ni. Adalah beberapa, tetapi semuanya bukanlah boleh menyebabkan kita kena sakit jantung, ke meledak. Dia ada kesan pada fizikal. Jadi kita boleh buatkan kesimpulan, berbekam insya-Allah selamat. Kesan sampingan ada, tapi boleh dikurangkan jika dilakukan oleh pengamal bekam yang benar-benar terlatih dan juga bertauliah. Cuma berdasarkan pandangan daripada pakar-pakar perubatan, ada keadaan-keadaan tertentu bekam ini tidak digalakkan. Ini kalau kita rujuk Ibn Sina, kemudian sama sajalah. Pertama sekali, kanak-kanak yang berusia kurang daripada 2 tahun. Yang kedua, orang dewasa yang dah lebih 65 tahun. Mana kalau ayah kita umur dah 80, bedridden, baring, sokmo. Kita pun kata macam mana nak bagi sihat ke bawah ni. Dalam makan yang kot perut je, tak ada dah nyuak apa semua, siang ke dia. Kita bekam sekali kot jadi, takut meninggal esok. Bekam terus meninggal. Dia tinggal kulit, tulang dah tak ada benda dah. Jadi kalau dah 80 tu, doakan yang baik-baik sajalah. Kesudahan yang baik bagi dia. Kalau sihat, sihat. Kalau Allah panggil lah. Ada juga mengatakan, jangan berbekam ketika cuaca terlalu sejuk misalnya. Ataupun ketika cuaca terlalu panas. Ada mengatakan jangan bekam lepas makan. Habis makan tengah hari, pukul 1:30, pergi bekam sekejap, tak digalakkan. Kalau tanya pengamal bekam pun mereka tak galakkan. Kalau se'eh lagi lah tak bolehnya. Lepas makan tak boleh. Ataupun ibu hamil tidak digalakkan untuk berbekam. Ataupun kita bekam pada kulit yang bermasalah. Dia manusia ni kulit. Ada orang yang kulit bermasalah. Baik tu di Kuantan ada klinik pakar kulit. Itu kulit kena ada pakar dia. Kulit bermasalah tak sesuai. Ataupun kita aplikasikan cup atau mangkuk bekam itu pada tempat yang tak kena. Misalnya pada bahagian dada ataupun bahagian bawah abdomen. Benda-benda yang tak sesuai. Ini kena budak tu kena pandai. Saya panggil budak sebab yang buat kerja biasanya orang muda-muda ni. Dan mangkuk yang kita gunakan juga tidak boleh letakkan pada kawasan salur darah arteri atau berdekatan dengan orang yang kanser payudara. Jangan buat di situ. Ataupun ulcer, kanser perut misalnya. Jadi dia ada do's and the don't dia lah. Ataupun pada kulit cedera. Kulit luka buatnya bekam. Atau pada bahagian tulang yang patah. Ataupun seorang yang mengalami kekejangan otot. Itu juga
diberitahu oleh orang yang buat kajian perubatan, kalau buat berisiko, itu saja. Kita tidak menafikan bahawa bekam itu perubatan ataupun alternatif untuk merawat. Tetapi ada juga kadang-kadang tertentu yang kita kena ambil juga nasihat daripada orang yang buat kajian dalam bidang perubatan. Sebab itu kita selalu dalam program Minda Imam Besar ini, sejak daripada tajuk perubatan Islam ni kita sentuh, kita selalu menyeru kepada saintis-saintis Muslim di luar sana, orang-orang Islam, doktor-doktor perubatan, mereka buatkanlah tulisan-tulisan, kajian-kajian tentang bekam ini khususnya. Buat. Kita tak nafikan memang ada tulisan-tulisan ilmiah tentang bekam, yang buat kajian, yang menulis rencana, buku-buku tentang bekam. Ada juga ahli-ahli sains moden Muslim yang kaji tentang bekam, dia buat kertas-kertas kerja ilmiah yang jumlahnya ada ratusan. Kadang yang saya baca ada bukan sekadar latar belakang bidang klinikal, ada juga background biokimia, mikrobiologi, perubatan molekular, bidang farmasi. Kita kayakan penulisan sebab orang di barat, dia masih menganggap bekam ni sebagai alternatif saja. Dia tak anggap ni mainstream dia. Macam dia lagi hebat lah, macam bekam ni second bagi dia. Sebab orang di barat mereka pegang pada prinsip evidence-based medicine. Dia orang memerlukan kepada kajian bukti. Dan kajian bukti ini kita buktikan. Mungkin hasil daripada kajian kita, orang-orang di barat ke WHO apa semua, oh dia kata memang betul. Dan untuk dapat kepada tahap evidence-based medicine ni bukan senang. Tuan-tuan puan-puan yang buat postgrad, orang yang buat master atau PhD, ataupun yang ada doktor nak pergi Prof Madya, pergi Prof. Kita kena menulis artikel Q1, Q2, Q3, ingat senang ke? Nak suruh kita ini, kita punya contribution to the body of the knowledge. Macam mana nak parking teori kita, nama kita dalam sarjana dunia. Oh, bukan senang. Kena tendang sana, tendang sini artikel. Tapi kalau dapat orang pegang, oh ini satu kajian yang dibuat oleh doktor sekian-sekian daripada Kuantan berkenaan tentang cupping, blood cupping, dia memberi sumbangan. Sebelum ni penulisan banyak daripada doktor-doktor Arab. Dr. Salah Muhammad As-Sayyid daripada Jabatan Biokimia Perubatan di Universiti di Mesir. Dia menulis tentang bekam ini. Begitu tahap tinggilah dia punya penulisan, ilmiah betul. Tapi itu pun kena bantai juga dengan jurnal-jurnal perubatan yang lain. Itu dunia akademik begitulah. Awak tulis, orang ni rot. Sebab rujukan beliau tu dia katakan berdasarkan kepada kajian yang terlalu kecil. Dia nak kajian yang randomized control trial kalau dalam bidang perubatan ini. Ada juga kajian daripada tulisan Dr. Ahmad SM. Dia daripada Jabatan Mikrobiologi di Universiti Al-Azhar. Dia tulis tahun 2005. Dia tulis, dia publishkan kertas dia, tapi dia buat kajian bloodletting cupping khusus untuk bekam basah ini. Untuk mengubat penyakit rheumatoid arthritis. Buat kajian dan sebagainya. Tetapi sebab kajian dia buat tu masalah sampel. Dia kena bantai bab sampel lah. Dia ada 50 pesakit rheumatoid arthritis. Dia kaji 30 ambil rawatan konvensional, 20 rawatan konvensional dan bekam basah. 20 lagi hanya rawatan konvensional. Jadi dia pantau 3 bulan, dia tengok gejala dari segi parameter biokimia, sel darah putih, bagai-bagai. Tapi dia kena kritik sebab sampel dia sikit, 50. Jadi itu sebab itu untuk kita nak mengangkat martabat bekam ini sampai ke peringkat dunia mengiktiraf sebagai dia perubatan yang mainstream, maka ayo kita banyakkan kajian saintifik. Dan kami agamawan tak mampu, kita boleh baca hadis sajalah. Baca hadis 2 muka surat je, tak ada apa. Nak huraian, saya kena baca tulisan tuan-tuan, saintis-saintis di luar sana. Kerana kami different faculty. Kita hanya boleh cerita malaikat penembus wasiat, ni itu saja. Tapi nak buktikan kepada masyarakat, khususnya orang-orang sains yang moden ini, dia perlukan kepada evidence, kajian. Sebab itu kalau macam dulu kita bincang pasal produk madu.
Madu produk, kalau nak angkat jadi satu produk yang diiktiraf peringkat dunia, bapaklah payahnya. Hadis, confirm, tak ada masalah. Produk itu dia kena jalani beberapa peringkat kajian. Daripada kajian pra-klinikal dan ada 4 fasa lagi kajian klinikal. Baru boleh pergi international standard. Dia untuk capai peringkat fasa 3 kajian klinikal, produk itu perlu diuji ke atas responden yang begitu ramai. Dan dia tak nak orang tu hanya sembuh kerana sebab placebo effect dia panggil. Ini panjang cerita je. Sebab itu kita sekali lagi menyeru pada orang cerdik di luar sana, banyak lagi lah penulisan tentang perubatan Islam ini supaya kami para agamawan boleh baca. Dan kajian itu bukan sekadar kajian berdasarkan testimoni, tak nak. Testimoni tak jadi. Alhamdulillah, selepas bekam saya sihat. Testimoni tak masuk dalam ilmiah. Awak carilah 100 orang pun tak cukup. Sekarang ni kan perubatan semua pakai testimoni. Alhamdulillah sejak menggunakan produk ini, saya tidak perlu menggunakan tongkat lagi. Lu siapa? Kita tak boleh testimoni. Nak dapatkan level international ini, dia kena double blind prospective randomized placebo control trial dia panggil. Barulah benda tu diiktiraf. Bayangkan kalau hasil penulisan kita sampai orang luar terima, apa jariah besar untuk kita selama nanti. Satu dunia. Sekarang ni kita orang Islam, kita memang gunalah sebab ni hadis Nabi ada. Tapi untuk nak diangkat kepada orang-orang lain, cabaran masih besar lagi lah. Saya kira sekadar itu sajalah cerita tentang perubatan menggunakan bekam ini. Kepada tuan-tuan yang masih berubat cuci buah pinggang, teruskanlah. Jangan malas dah aku cuci buah pinggang, aku bekam lah. Dok, sebahagian saja cara bekam ini. Mentang-mentang belajar bekam, tambah dah bekam. Tambah dah pergi guna MSc hemodialisis. Jangan. Yang masih buat fisioterapi, pergilah. Fisio di UIA mana berjalan, naik tangga, turun tangga. Tambah dah ustaz, dah belajar bekam ni, saya bekam je lah hari-hari. Tak, fisio teruskan. Apa rawatan yang kita sedang lalui, teruskan. Bekam ini kita nak buat ikut tarikh dia, ada barakah kesihatan insya-Allah. Jadi sekadar itu, minggu depan kalau tak ada arang melentang, kita akan bincangkan satu tajuk pasal kurma ajwah. Kurma ajwah. Kurma ajwah ni kurma yang begitu bagus sekali. Kita akan cerita dia punya kelebihan. Tapi sebab hadisnya tak banyak, mungkin kita sambung terus dengan Habbatus Sauda minggu depan. Ajwah ni bagus. Dia kalau ajwah ni, makan 7 biji sehari, 6 biji, 7 biji sehari. Memang banyak manfaat hadisnya ada. Dan kajian sains pun ada dibuat. Cuma ajwah ni satu masalah, dia tak boleh makan banyak. Kalau makan banyak, boleh luruh rambut. Botok kepala. Itu masalah pula. Kenapa botok kepala? 100 gram RM15. Itu yang luruh rambut tu. Masalah juga, benda mahal. Tapi tak apa, kita cerita minggu depan lah. Sekadar itu, untuk makluman, khatam subuh kita pagi tadi, dah selesai makrok kelima, juzuk ketiga. Surah Ali Imran ayat 15 sampai 32. InsyaAllah esok pagi kita sambung makrok ke-6, juzuk yang ketiga. InsyaAllah pagi esok. Dan minggu depan, 7 hari bulan Februari, hari Selasa, kita akan ada kuliah duha khas, macam hari semalam. Kali ini kita bersama dengan yang berbahagia, Dr. Robiah K. Hamzah. Khusus pada muslimat dijemput hadir, sebab ni kuliah duha muslimat lah. Tuan-tuan nak datang boleh, tak ada masalah. Sekadar itu kita tutup pertemuan ini dengan doa. Moga majlis diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis samaa'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu
wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadaka salihin. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit, turunkanlah, kalau di bumi, keluarkanlah, kalau susah, permudahkanlah, kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah berkat waktu duhamu, kurniakanlah kepada kami apa yang telah engkau limpahkan pada hamba-Mu yang saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.